Jadi saya terusnya soalan yang pertama. Saya akan bacakan dua soalan dulu dan mungkin saya akan paskan kepada panel. Soalan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Boleh saya tahu bagaimanakah dengan Syiah Zaidiyah? Syiah Zaidiyah. Soalan pertama, bagaimana dengan Syiah Zaidiyah? Soalan yang kedua, saya baca 3 soalan dulu. Bagaimanakah hukum dengan Syiah Zaidiyah? Yang kedua, apakah hukumnya jika kita salat berjemaah sedangkan imam salat adalah seorang yang Syiah? Sah ataupun tidak? Dan yang ketiga, adakah kita boleh anggap Iran Syiah sebagai musuh kita seperti kafir ataupun Amerika ataupun Yahudi? Darah mereka halal macam Yahudi kah? Jadi saya nak doktor jawab. Alhamdulillah, saya cuba saya tadi nak beri fatwa ulama berkenaan Syiah. Nombor 1, Imam Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, jika engkau melihat orang yang mencela salah satu daripada sahabat Rasulullah, maka ketahuilah bahawa dia seorang zindik. So, zindik daripada kamus Idris Marbawi. Tahu apa dia? Islam zahir, kafir batin. Islam zahir, dalam hati kafir, iaitu dia berpura-pura beriman, zindik. Tu fatwa siapa tu? Zur'ah Ar-Razi. Yang demikian itu kerana Rasul bagi kita hak dan Al-Quran hak, dan sesungguhnya yang menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah adalah para sahabat Rasulullah SAW. Sungguh mencela para saksi kita, para sahabat, dengan tujuan menolak Al-Quran. Tujuan kaitan kepada sahabat dan As-Sunnah. Mereka Ar-Rafidah lebih elok dicela, dan mereka adalah satu adik Zanadik. Zanadik. Ini daripada apa ni? Daripada kitab Al-Kifayah halaman 49. Bukhari, Al-Bukhari. Fatwa Al-Imam Bukhari. Ingat Imam Bukhari. Ini dalam fatwa-fatwa yang dalam buku fatwa-fatwa ulama Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap Syiah Imamiyah. Ini dia. Nak dengar. Tidak boleh sembahyang di belakang mereka. Ini Bukhari. Yang kedua, tidak boleh diberi salam. Yang ketiga, ini Bukhari dia. Tidak diziarahi. 4, perempuan mereka tidak boleh dinikahi. Itu dia ahli kitab. Tidak boleh menjadikan mereka saksi. Dia cakap bohong. Itu takiah on, takiah off. Kalau macam tu boleh berdiri tak? Dia cakap bohong. Sila lihat dalam disket tu, ada debate. Dalam disket tu ada satu lagi Syekh Adnan. Dalam tu dia debate, dia terperangkap, dia takiah, dia terperangkap. Ada dalam bagus tengok. Makan sembelihan mereka tak boleh. Ada kitab boleh tak? Boleh. Sekarang dia banyak buka restoran di Malaysia. Boleh beritahu restoran? Ada kawan-kawan beritahu. Sekarang boleh jadi profesor-profesor yang sebenarnya beritahu saya sebelum saya tahu ni. Syiah Zaidiyah. Soalan kedua, Syiah Zaidiyah.
berkenaan Syiah Zaidiyah, soalan mengenai Syiah Zaidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ni ada kena berbentang kertas. Yang ketiga. Oh, ada target lain. Tapi kami minta tak apalah. Sebanyak kalau kita tengok sebab macam diterangkan oleh Ustaz Datuk Sahibul Samha tadi bahawa Syiah ni ada berbagai-bagai firqah, berbagai golongan. Tapi kalau kita baca kitab-kitab yang ditulis oleh Ahlussunnah mengatakan bahawa di antara Syiah yang paling hampir dengan Ahlussunnah ialah Syiah Zaidiyah. Zaidiyah ni dia kira macam sederhana sikitlah, dan dia tidak mengkafirkan para sahabat, dan dia tidak mengatakan Quran itu Quran yang sebenar ialah Quran Mashaf Fatimah tadi. Jadi sebab itu Ahlussunnah mengatakan orang Syiah yang paling hampir ialah Syiah Zaidiyah. Walau begitu, ulama-ulama Ahlussunnah menyatakan bahawa kita ini patut dan mesti berpegang kepada amalan dan akidah juga fiqh Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab Ahlussunnah wal Jamaah ini kalau kita pergi lebih jauh, bukan sahaja diasaskan oleh Abu Hasan Asy'ari, dan juga bukan oleh Abu Mansur Al-Maturidi, dan juga bukan oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Tapi Ahlussunnah ini diasaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi banyak hadis, kata lain Nabi bersabda, lebih kurang maksudnya Nabi kata alaikum bisunnati, kamu mesti ikut sunnah aku, sunnah Nabi, dan wa sunnah khulafa ar-rasyidin, dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang 4 orang tu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, kamu peganglah sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rasyidin itu dengan gigi geraham kamu, pegang kuat-kuat, jangan kamu lepas. Tiba-tiba kalau tengok Syiah tadi bahawa dia 3 khalifah yang awal itu Abu Bakar, Umar, Uthman, dia kata ini merampas hak Nabi, dia merampas hak Sayyidina Ali, dia mengkafirkan itu. Jadi sedangkan mengikut Ahlussunnah ialah kita kena pegang kepada pegangan ataupun pendapat Ahlussunnah ataupun pendapat para sahabat khulafa rasyidin tadi. Jadi mengapa kita cuba nak pergi yang lain? Mengapa kita nak pergi pada kumpulan ni, kumpulan ni? Marilah kita kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah dengan akhir kata yang sebenar. Yang lain-lain tu kan nampak cantik ke, nampak lawa ke Kelantan, biarkanlah. Kita pegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan juga pendapat para ulama Ahlussunnah yang muktabar, Bukhari, Muslim, Ibn Katsir dan sebagainya. Jadi kesimpulannya ialah yang berjawab bahawa Syiah Zaidiyah yang Syiah yang paling hampir dan akrab ila Ahlussunnah, kata ulama Ahlussunnah. Syiah yang paling hampir dengan Ahlussunnah sebab dia tidak melampau macam Syiah Zaidi, macam Syiah Isna Asyariyah, dan tidak macam Syiah Rafidhah. Kalau Rafidhah ni ana banyak buku dahulunya, ana bersama dengan Datuk Sulaiman juga dengan Sahibul Samah 10 tahun lalu ataupun hampir 12 tahun lepas. Kita dah mengkaji cara mendalam lah, bukan nak akal ekor, tapi kita mengkaji cara mendalam tentang pandangan Ahlussunnah terhadap Syiah dan juga pandangan Syiah sendiri terhadap Ahlussunnah sebagainya. Jadi saya itu jaga jawapan yang cukup lah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustaz dan rakan-rakan sekalian, saya nak jawab tentang persoalan dialog. Boleh ke kita nak dialog dengan Syiah ni? Sebab ada satu soalan yang saya lihat penting untuk kita semua faham. Saya pernah berdialog lah dengan Syiah ini sekitar 6 bulan. Dan tentang dialog dengan Syiah, dan saya sekitar 6 bulan telah maknanya terlibat jugalah di situ. Tapi dia hanya call dengan telefon, tapi dia tidak zahirkan. Sebenarnya kalau kita nak berdialog dengan Syiah ini adalah suatu yang membazirkan umur kita, ya, sia-sia. Kerana
sebenarnya asas dalam pegangan kita ini, bila kita nak dialog, kita kena ada piawai, kena ada undang-undang, kena ada standard kita. Dan piawai yang digunakan itu ialah piawai yang tidak boleh kita terima, iaitu piawai yang berasaskan kepada imam mereka. Tapi kita nak ialah piawainya Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi perkara seperti ini dia akan cuba untuk mengelirukan kita, kerana dia akan mula-mula akan berikan tentang perasaan ragu-ragu, tashkik terhadap para sahabat ridwanullahu alaihi. Dia akan memberikan keraguan terhadap keadilan sahabat, dan banyak dia beri buku dan sebagainya. Termasuklah suatu buku iaitu Summah Tadaitu, akhirnya kutemui kebenaran, Tijani, Tarikat Tijani. Jadi di situ bila kita cuba untuk menjelaskan tentang piawai apa yang sebenarnya, dia akan mula-mula kata dia pun Syafi'i juga, dia pun kata ahli sunnah juga. Tapi kena fikirlah tentang yang dipanggil sebagai ahli bait ini, yang dianggap sebagai orang yang selamat, seolah-olah berada dalam bahtera Nabi Nuh. Dia guna istilah ahli redha gitu. Jadi dia akan cari jalan supaya kita ragu terhadap para sahabat. Antara hujah yang cuba disebut ialah dikatakan bahawa apakah betul Abu Hurairah ini seorang yang meriwayatkan hadis yang cukup banyak, sedangkan dia lewat masuk Islam, manakala para khalifah yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tak banyak macam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang kedua ialah Aisyah yang paling banyak, itu pun tak boleh percaya juga, gaduh dengan Ali. Jadi dia cuba bawa perkara-perkara yang menyebabkan kita rasa tak berapa betul para sahabat ini. Jadi itulah asas yang cuba diwujudkan, supaya kita ragu-ragu terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dia bawalah cerita yang Summah Tadaitu tadi, bagaimana seorang daripada orang yang hebat dari segi ahli sunnah, akhirnya dia ni keluar daripada ahli sunnah setelah dia kaji tentang usul kafi, tengok tentang Bukhari dan sebagainya, dia rasa lebih yakin kepada Syiah. Dan dia terpengaruh dengan doa yang panjang-panjang, menangis, lebih-lebih menangis. Dia banyak menangis lah, kita tengok di situ. Dan kalau kita nak berdialog dengan dia, dia akan mulakan barangkali benda-benda kecil seperti fiqh. Misalnya, bagaimana kamu ikut Quran tapi sebenarnya kamu tak ikut Quran, dia kata. Contohnya, bagaimana kamu mengambil air sembahyang? Kita ikutlah muka, basuh tangan hingga ke siku, ila marafiq. Tapi boleh juga daripada siku ke tangan. Dia kata pasal litahdid, sebagai limitation, pembatasan. Dia kata kamu dah tak ikut Quran dah. Sebab patutnya ikut siku, turutan tangan ke siku. Tapi ini maknanya kita dah pandai-pandai ubah. Begitu juga bila kita sujud, dia kata, adakah kita sujud pada macam Nabi sujud, iaitu di tempat pasir ke apa semua kan? Tapi kita sujud atas kapet, mana sah, dia kata. Jadi dia tak sah, dia kata. Kita tak ikut sebenarnya yang asal Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau dia pergi semayang, dia cari yang batu-batu apa semua. Kalau tak ada batu Karbala yang asas itu. Tapi saya raikan dulu pasal pandangan itu adalah pandangan fikhi. Tapi akhirnya sampai kepada satu keputusan, dia mengatakan bahawa Al-Quran ini diragui datangnya, kerana sahabat itu tidak adil. Yang adil hanya berapa orang saja yang Islam selepas kewafatan baginda Nabi SAW. Jadi Al-Quran yang datang kepada kita ini sebenarnya tidak penuh, tidak full. Yang penuhnya mana? Imam dia yang akan bawa nanti, yang bawa penuh. Tapi sementara itu pakai dulu yang mana ada. Jadi kalau sampai pada tahap itu, tapi kalau peringkat awal kita dialog, kita tak akan jumpa itu. Kita raih sampai bulan yang ke-6, baru dia cerita bahawa Quran tu tak betul. Yang betul ialah imam dia. Kemudian imam dia ni lebih maksum daripada Rasulullah SAW.
Saya tanya dia, pasal apa maksum pada berbanding dengan Nabi Muhammad SAW? Dia kata, Nabi ni sudah dipelihara oleh Allah daripada kecil, memang maksum dah. Tapi imam ni manusia biasa. Bila dia boleh berperangai, berwatak lebih maksum daripada Nabi, memang hebat pada Nabi lah. Jadi maknanya, apa benda ni Islam ni? Islam ini hanya berasaskan kepada akal mereka saja. Sebab itulah, bila kita nak bawa kepada piawai, kita kena guna piawai Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau dia tak guna piawai Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu adalah bazi umur sebenarnya. Kalau kita nak berhujah dengan mereka kerana dia menggunakan undang-undang yang lain. Setakat itulah. Wallahualam. Soalan kita, imam belakang semayang pada imam Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda nak bagi nasi tahu apa yang telah kita dengar tadi. Di satu pihak kita gairah untuk mempertahankan pandangan-pandangan di kalangan Sunnah wal Jamaah dengan cara menempelak salah silap Syiah ini. Tetapi pada saya lebih penting kita terlebih dahulu memahami apa i'tiqad ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan masalah-masalah yang berkenaan. Kadang-kadang kita lebih tahu tentang hujah musuh kita daripada mengetahui hujah kita. Penting kita mengetahui hujah kita. Umpamanya saya bagi contoh, bila dia kata imam-imam mereka dia lebih tinggi darjatnya daripada para anbiya, mereka berhujah dengan beberapa hujah, tapi hujah mereka itu sebenarnya meleset. Yang penting kita mengetahui bagaimana ahli sunnah wal jamaah berhujah dan memperkukuhkan hujah mereka tentang kedudukan para anbiya, para rasul ini jauh lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang didakwa oleh mereka. Sekalipun kita tak banyak mengetahui hujah mereka, tetapi memadai kita mengetahui hujah kita. Dan itu yang sebenarnya menjadi pegangan kita. Terdapat dalam Al-Quran beberapa ayat yang menyebut tentang para anbiya berdoa kepada Allah supaya mereka termasuk dalam golongan salihin, para salihin. Mereka kata kalau para anbiya pun boleh berdoa kepada Allah supaya mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang salih, bagaimana kedudukan mereka? Umpamanya Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Nuh, dalam Al-Quran adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Susah juga nak patahkan hujah mereka kalau kita tak terlebih dahulu mengetahui hujah kita. Ini saya rasa lebih penting kita mengetahui dengan lebih terperinci, dengan lebih mendalam hujah kita. Kenapa kita perlu meletakkan kepercayaan dan keyakinan sepenuhnya kita kepada para anbiya, para rasul, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak mudah terpedaya dengan hujah-hujah pihak-pihak yang lain. Jadi Nabi Yusuf berdoa kepada Allah supaya dia dimasukkan dalam golongan orang-orang yang saleh. Adakah orang yang saleh itu lebih tinggi darjatnya daripada para anbiya, para rasul? Kita tak bincang soal yang mana yang lebih tinggi, yang mana yang lebih darjatnya. Tapi kita bincang ini salah satu darjat yang diperkenalkan oleh Allah kepada kita melalui Al-Quran tentang mereka-mereka yang mulia, yang menduduki darjat-darjat yang Allah perkenalkan kepada kita, umat Islam, melalui Al-Quran. Sebab tu para ulama salaf tidak banyak mempersoalkan hal-hal yang semacam ini.
Kalau dia bagi hujah akal, kita kita balas balik dengan hujah akal. Hujah akal dengan hujah akal dia barangkali sama kuat, barangkali yang dia lebih kuat, dia lebih pandai berputar belik dengan kita. Saya berdialog dengan mereka berjam-jam. Akhirnya dialog saya dengan mereka, dia orang rakam, dia orang hantar pergi kat KOM, dia analisis di KOM di sana. Kemudian dia buat persiapan kalaulah para pendakwah mereka nak datang ke Asia Tenggara ni, kena menguasai beberapa poin utama berdasarkan pada dialog kami. Saya tak sedar, saya ingat kami sembang begitu saja. Orang yang saya berdialog tu dia daripada Indonesia, Syiah Indonesia. Dia nak start dialog dengan saya, dia tepuk dada. Dia kata 4 mazhab dalam dada. Saya kata okey. Lepas tu dia timbulkan dia kata kat saya suruh saya start dulu. Saya kata saya tak ada masalah dengan awak. Tapi awak yang ada masalah dengan saya. Okey, awak start dulu. Dia start dengan kedudukan para imam ni sebagai wali-wali, sebagai wakil-wakil Allah di dunia, di muka bumi ini. Saya kata apa hujah dia? Dia kata hujah dia, hunalikal wilayatu lillahil haq. Saya kata awak baca ayat ni ikut kiraat mana? 7 ke 10 ke 14 ke? Dia terjegi, dia macam ni sikit lah, gelabah sikit. Jadi saya kata, kalau ikut kiraat Hafiz, dia baca hunalikal walayatu lillahil haqq. Walaupun dari segi bahasa, wilayah dengan walayah tu boleh bertemu, tetapi hujah ilmiah mesti disokong dengan fakta ilmiah. Dia dah tersempit di situ, dia tukar tajuk lagi lah. Dia tukar kepada tajuk nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni siapa tak suka, siapa tak mau. Semua orang suka. Jadi begitulah, mereka ni suka berdolak dalik. Kalau dia rasa dia boleh pegang kita di situ, dia akan. Jadi kita takkan habis berdialog dengan dia. Berjam-jam dialog dengan dia pun saya nampak macam kata tadi, memang buang masa. Buang masa kita. Walaupun pengalaman saya berdialog dengan Syiah ni tak banyak faedah sangatlah. Wallahu a'lam. Kita doakan semoga Allah bagi hidayah kepada mereka menerima Islam. Selepas dialog tu dia heboh, dia kata saya ni bin Baz Utara. Saya kata tak. Saya Muhammad Rabi, hamba Allah biasa saja. Bukan bin Baz Utara. Saya bin Baz masih ada. Jadi ini pengalaman berdialog dengan Syiah lah. Saya nampak tak banyak faedah lah. Mudah-mudahan barangkali dia tidak menerima hujah kita pada ketika itu, tapi pada masa-masa yang lain semoga Allah bagi hidayah kepada mereka, tak mustahil. Wallahu a'lam. Pasal semayang di belakang Syiah. Syiah ni banyak kelompok, banyak puak, dan Syiah yang paling ringan macam kata Pak Mahmud tadi ialah Syiah Zaidiyah. Dan Syiah Zaidiyah ni antara Syiah yang masih diakui sebagai ahli kiblat yang boleh kita ikut semayang di belakang sebagai makmum. Boleh. Ini berdasarkan pada hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falahum walakum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Makna imam-imam yang kita semayang di belakang mereka ni, mereka semayang dengan i'tikad mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pegangan mereka dalam akidah mereka, dan dengan syarat rukun semayang yang mereka laksanakan. Pada mereka, semayang mereka adalah sah. Jadi kita dibolehkan semayang di belakang ahli kiblat. Mereka masih berkiblatkan Kaabah,
dengan salah silap mereka, Allah saja yang maha mengetahui. Walau macam mana sekalipun kita berdialog, mereka takkan mengaku. Taqiyah tu ada. Jadi kita takkan selesai masalah kita dengan mereka. Yusalluna lakum, mereka semayang untuk kamu. Kita para makmum ni, imam-imam dia semayang untuk kita. Walahu, dan juga untuk mereka sendiri. Mereka dapat pahala semayang berjamaah, kita juga dapat pahala semayang berjamaah. Fa'in asabu, jika mereka tu benar, betul, berada di atas landasan yang benar. Kebenaran tetapi merangkumi pada asasnya akidah dan juga syariah yang mereka laksanakan dalam ibadah salah mereka. Fa'in asabu, jika mereka benar, falakum walahum, mereka dapat untuk mereka dan kita dapat habuan untuk kita. Wa in akhta'u, jika mereka salah, falakum wa alaihim, kita dapat habuan kita, mereka tanggung salah silap mereka. Mereka tanggung salah silap mereka. Kecuali para ulama fiqh kata, kalaulah kesalahan mereka tadi jelas terpampang di mata kita, kita tengok ada najis di baju, di kain mereka, di tubuh badan mereka, tak boleh lah kita semayang di belakang imam yang semayang dalam keadaan najis di tubuh badan, di pakaian mereka. Tak boleh, tak boleh. Tapi kita tak tahu dia semayang tanpa wuduk, kita tak tahu. Kalau kita tahu tak boleh, kita tak tahu. Apatah lagi soal akidah dalaman mereka, Allah saja yang maha mengetahui. Nahnu nata'amal bil-zawahir wallahu yatawalla sarair. Tapi kalau dah kita tahu dia ni seorang Syiah, tokoh Syiah yang ghulu, yang melampaui batasnya, wallahu a'lam, kita tak bolehlah sembahyang sebagai makmum di belakang mereka. Namun demikian, dalam Sahih Bukhari terdapat ramai perawi-perawi hadis yang terlibat dengan Syiah, yang ghulu dengan Syiah, ghalim fit tashayyur. Ibn Hajar memberi komen ghalim fit tashayyur. Dalam pada itu Imam Bukhari menerima. Imam Asy-Syafi'i ada pandangan dia yang tersendiri, membantah penerimaan hadis-hadis daripada perawi di kalangan Syiah. Kerana Syiah ni tak boleh percaya. Macam mana kita nak terima hadis riwayat mereka, sedangkan hadis ni mengandungi hukum hakam, mengandungi agama. Kita nak menisbahkan sesuatu kepada agama melalui riwayat yang dibawa oleh perawi Syiah yang tak boleh dipercaya. Namun satu jumlah yang agak besar juga dalam Sahih Bukhari di kalangan perawi-perawi Syiah. Ada yang sederhana dan ada yang teruk. Ibn Hajar menjelaskan pendirian Imam Al-Bukhari dalam hal ini bahawa Imam Bukhari dapat dengan kepakaran yang dimiliki oleh Imam Bukhari dalam bidang hadis, khususnya berkaitan dengan jarh wa ta'dil, Imam Bukhari mampu membezakan di antara hadis-hadis yang sahih yang dimiliki oleh kumpulan yang berkenaan berbanding dengan hadis-hadis yang tidak sahih yang juga dimiliki oleh kumpulan yang berkenaan. Maka dengan yang demikian, Imam Bukhari terima ataupun pilih yang sahih sahaja yang dimiliki oleh orang yang perawi yang berkenaan. Tidak bermakna Imam Bukhari mentausid, memberi title siqah kepada perawi yang berkenaan. Tak. Tapi Imam Bukhari tahu yang mana hadis yang sahih dimiliki oleh perawi-perawi yang berkenaan daripada yang tidak sahih. Dia pilih yang sahih sahaja daripada yang tidak sahih. Wallahu a'lam. Jazakumullah para panel. Dan ada beberapa soalan ni dia lebih berkait pada benda yang sama. Mungkin saya boleh gabungkan. Soalannya mungkin saya boleh terjemahkan kepada bagaimana hukum menjadikan Iran ataupun bekas Presiden Ayatollah Khomeini sebagai idola dari segi konteks pemerintahan dan revolusi negara Islam.
Baik, qadar masyaallah. Soalan banyak lebih kurang. Sekali lagi lah. Tapi anda minta yang lain sebelum bantu. Masuk edola. Tadi sebutlah tadi saya sudah baca hadis Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin abdu alaihi. Dalam jawaban saya tadi tersebut bahawa kalau kita nak jadi siapa panduan kita, kembali kepada hadis Nabi tadi, yaitu kembali kepada menjadi Nabi sebagai contoh utama kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang paling baik. Yang bawah pada dia itu adalah khulafa ar-rasyidin. Yang kata sebut tadi yang kadang dibenci oleh Syiah Imamiyah. Jadi apa kita jadikan contoh teladan kita. Bagi saya tamu kita kembali kepada Nabi, yaitu kepada Quran dan hadis. Kemudian kembali kepada apa yang dibawa oleh khulafa ar-rasyidin. Jadi Quran dan hadis juga sebagai panduan kita. Kemudian apakah nak jadikan Ayatullah Khomeini sebagai idola kita? Bagi anak, bagi saya, mengapa nak kembali ke situ? Kembalilah hak kita yang asal, no. Sebab Nabi Muhammad bukan cakap bohong. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu ia tak cakap apa-apa kecuali dia wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dia ditafsirkan oleh para khulafa ar-rasyidin dan oleh para sahabat. Dan hadis lain Nabi bersabda, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalinahum, thumma alladhina yalinahum. Sebaik abad atau sebaik golongan Islam ini orang abad pertama, abad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alladhina yalunahum, kemudian mereka yang berikut lepas itu, abad yang kedua. Thumma alladhina yalunahum, kemudian abad yang ketiga. Artinya para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dan mereka yang mencontohi mereka itu daripada kalangan para fuqaha, para muhaddisin, para mufassirin dan seterusnya. Jadi Khomeini ke siapakah? Kalau betul dia sama dengan yang itu, okey lah. Tapi kalau kita dapati bahawa tidak sama, tidak okey. Anak dah lama dah, maaf lah. Kalau kita baca dalam buku dia Kashful Asrar yang disebut tadi, buku Khomeini ditulis berhubung dengan fiqh. Kashful Asrar dalam bahasa Iran. Dah anak ada buku anak di rumah anak di Kota Baru yang terjemah oleh kawan saya daripada Syria, kebetulan master bersama dia dengan dia terjemahkan tu. Dan dalam tu kita dapati bahawa banyak fiqh Syiah termasuk fiqh Imam Khomeini sendiri itu adalah banyak yang bercanggah dengan Ahlussunnah biasa. Contoh, kalau kita sembahyang, kita Ahlussunnah jadi imam, dia jadi makmum. Dia boleh ikut kita cara taqiyah. Iaitu kalau qiyam Allahu Akbar letak tangan gini, sah bagi dia. Dia kata bagi kita orang Syiah sah kalau kita makmum dan beriman kepada Ahlussunnah, tak kira Syariah ke Malikiyah, tak kira. Kita Allahu Akbar tak sini, dia tak sini. Tapi dia sebab taqiyah, kita makmum kata dia, kita orang Syiah makmum kepada Ahlussunnah imannya, maka kita boleh taqiyah tak gini, tak batal sembahyang. Tapi kalau tak taqiyah, batal sembahyang dia. Itu contoh. Jadi kalau nak ambil pandangan Khomeini dalam politik atau dalam fiqh tu, bagi saya adalah satu benda yang sangat tak sesuai. Kembalilah kepada hak Nabi Rasulullah. Wallahu a'lam.
Moga-moga mereka boleh bertunjuk, insyaAllah. Ada seorang sahabat saya kata, boleh anda tolong sikit. Anda setuju sangat dengan cuma satu lagi, ingat ada sebuah hadis dalam Sahih Muslim. Muslim meriwayatkan hadis, al-hikmatu dalatul mu'min. Maknanya hadis ini merujuk kepada perkara-perkara yang diperlukan dalam kehidupan seharian kita umat Islam. Mungkin berkaitan dengan politik dan sebagainya, yang tidak bercanggah dengan dasar-dasar agama Islam daripada Al-Quran maupun daripada hadis-hadis Nabi. Dan tidak ada nas-nas yang jelas tentang hal yang berkenaan. Jadi ini lebih kepada hal-hal yang diperlukan. Barangkali kita boleh dasarkan pada al-masalih mursalah, kaedah masalih mursalah yang diperlukan oleh umat Islam dan tidak bertentangan dengan hukum hakam syarak yang sedia ada. Pada ketika itu kita boleh menerima. Bukan saja hukum ini siapa-siapa saja, bahkan orang bukan Islam, di kalangan orang kafir sekalipun, kita boleh manfaatkan ilmu mereka ala kadar yang kita perlu. Pada masa yang sama kita ada pertimbangan, kita ada asas pertimbangan kita ialah hukum hakam syarak yang sedia ada. Dan satu lagi, kita ada kaedah istishab al-adam al-asli ataupun ibahah aqliyah. Kita boleh menerima sekadar yang diperlukan, tidak semestinya kita menerima. Tetapi kalau kita memerlukan, pada ketika itu kita boleh guna kaedah istishab. Istishab ni maknanya kita bawa hukum lama yang sedia ada, barangkali kita yang mencetuskan, barangkali saudara-saudara kita yang mencetuskan di kalangan umat Islam, barangkali orang bukan Islam, ataupun Khomeini yang kita meragui keislaman dia. Bahkan ada pandangan yang mengatakan dia keluar daripada Islam apabila dia mengkafirkan para sahabat Nabi. Kita boleh menerima berdasarkan pada kaedah-kaedah yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi istishabul adamil asli, kerana tidak ada nas syarak yang bertentangan. Itu makna istishabul adamil asli. Kita boleh guna kaedah itu, menerima sekadar yang kita perlu dan setakat mana yang kita perlu sahaja. Lebih dari itu kita tak ada lagi dah. Ataupun kita boleh menerima istishab had asy-syara'. Makna kita ada pandangan dari sudut fiqhnya, pandangan mengenai sesuatu kes, kita ada pandangan hukum syarak dalam hal itu. Saudara kita yang lain pula dia ada pandangan dia, barangkali bertentangan dengan pandangan kita. Sekali-sekala kita dalam keadaan tertentu, kita memerlukan pandangan yang lain, tetapi masih dalam lingkungan pandangan yang boleh diterima. Boleh, tak ada masalah. Istishab hal syarak kita boleh terima walaupun buat seketika. Saya bagi contoh umpamanya nikah misyar. Anda tak tahu nikah misyar ni ada diamalkan di Malaysia ataupun tidak. Nikah urfi macam di Timur Tengah sana memang banyak dia mengamalkan nikah yang semacam itu. Kita tak setuju, tapi anda putih apa nama pandangan Syekh daripada Yaman ni, apa nama yang Zandani. Syekh Zandani memberi fatwa pelajar-pelajar kita umat Islam yang belajar di negara-negara barat, negara bukan Islam, dalam keadaan terdesak mereka, dia kata nak apa orang kata berkawan sampai duduk sekali, tidur sekali ni boleh membawa kepada perlakuan zina. Jadi bagaimana nak menyelamatkan syabab kita yang dalam keadaan begini? Dia cadangkan dalam fatwa dia supaya kita gunakan pendekatan zawaj friend. Apa dia zawaj friend? Nikah, kahwin. Walaupun tidak disetujui oleh mak bapak kita, keluarga kita, tapi kita berkahwin lah. Zawaj friend, dia kata istilah. Tapi istilah tu kurang popular. Walau kenapa,
Itu salah satu jalan keluar bagaimana nak menyelamatkan keadaan. Walaupun buat seketika masa dia belajar di luar negara. Katakanlah kebetulan bila dah berkahwin, dapat anak, dapat putri, sabit nasab dia dan nikahnya sahih, tak mut'ah. Kalau tidak, kita pilihan yang kedua nikah mut'ah. Nikah mut'ah di Syiah saja yang jaga. Kita tak boleh terima. Kerana pada pandangan kita ahli sunnah wal jamaah, nikah mut'ah ni zina, safah ataupun sifah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. InsyaAllah lepas ni kita buat forum Zawaj Friend pula. Maklum. Terima kasih. Barakallahu fiik. Soalan tu panas. Nombor satu berkenaan apa tadi? The Arrivals. Saya tentu tengok Arrivals. The Arrivals tu ada mengandungi 31 episod. Cuba lihat. Dia kalau buka Google Arrivals keluar. Menerangkan cerita-cerita Yahudi Illuminati. Yang logo dia satu mata piramid Firaun atas setiap $1 Amerika Syarikat kalau saya buka. Itu logo Illuminati. Itulah logo New Order. Zionist Banksters. Dia ceritakan dalam 30 episod macam berfirma lah bahawa ada rancangan yang teruk nak menguasai dunia macam-macam bagai. Bagus. Tetapi orang yang buat tu Syiah. Kerana last 31 dan 32 dia kata yang menyelesaikan masalah ini adalah Syiah. Iran akan menyelesaikan masalah. Illuminati Zionis nak mewujudkan order baru dunia. Apa kita tahu? 30 episod betul, 2 racun. Yang menyelesaikan ni Imam Mahdi Al-Muntazir Al-Qa'im datang. Imam yang cerita dongeng tadi lah. Ini satu tipu lah. Macam tu lah tipu lah. 90% betul, 2 racun. Tapi yang lain tu asas. Right, tu dah tak betul kan? Dongeng. Yang kedua apa tadi? Hizbut Tahrir. Memang ada. Kaitan dia macam ni, akidah. Syiah, dia punya perjalanan pelaksanaan dia berdasarkan kepada revolusi, merampas kuasa, ya, demonstrasi merampas kuasa secara khawarij. Mesti faham ya akidah khawarij. Khawarij ini adalah boleh menghalalkan memaki, mendemonstrasi, mengugat kerajaan Islam. Itu namanya khawarij. Dia punya asal khawarij ni takfiri, mengkafirkan kerajaan Islam walaupun dia menegakkan salat. Menakfirkan kerajaan Islam walaupun dia menegakkan salat. Dia menegakkan salat, dia sendiri salat, tetapi kerana kroni, kerana corruption, kerana zina, minum, dia kafir. Itu namanya takfiri. Itu tak terima oleh ahli sunnah wal jamaah, tidak mengkafirkan siapa-siapa. Itu asas. Kalau ada satu buku Muamalah Al-Hukam. Muamalah ini iaitu muamalat dengan hukam, paling penting di Malaysia sebenarnya. Dia sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mengandungi puluh-puluh hadis melarang ahli sunnah wal jamaah menentang kerajaan, mencaci kerajaan. Itu memang dilarang. Itu sifat-sifat khawarij. Itulah sifat yang dibina oleh Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir mengatakan kita mesti ada khalifah.
baru kita melaksanakan tauhid. Okay. Terbalik. Dalam Islam, kau ba'asna fi kulli ummatin rasulah an i'budullah wa ijtanabu taghut, iaitu politik siasah Islam suruh para nabi adalah menegakkan tauhid, bukan menegakkan daulat Islamiah. Tidak ada. Umpamanya Nabi Isa AS, Nabi Musa AS disuruh pergi kepada siapa? Suruh buat demonstrasi? Tidak. Ishab ila Fir'aun innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Ya, Ishab ila Fir'aun fa ishaba ila Fir'aun faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatazakka, iaitu dakwah dia dengan secara rifq, secara lembut, supaya dia katakan ittaqullah. Satu dengan satu, nasihat. Din itu nasihat. Itu tugas Rasul. Apa itu tugas kita? Kita disuruh nasihat. Itu tanggungjawab. Tanggungjawab dia zalim, itu dia pasal. Fir'aun pun dia pasal. Itu dia punya hubungan dia dengan Allah. Okay. So oleh kerana itu contoh para Rasul. Tidak ada Hizbut Tahrir nak menegakkan daulat Islamiah. Dia sendiri tak menegak. Dia sendiri tak ikut syariat. Macam mana nak suruh dia? Itu satu. Yang kedua, siapa belakang Hizbut Tahrir? Siapa belakang? Duit mana datang? Cetak ribu-ribu ni, setiap surau pun dapat ni. Mana datang duit 80,000? Kamu tahu tak? Ada satu seminar baru-baru ni diadakan di Kuala Lumpur. Di bawah siapa ni Mahathir buat tu. Satu expert berkenaan CIA Pentagon. Dia dah sediakan 6 bilion duit khas untuk ni, untuk orang Islam nak suruh Islam berjihad. Suruh Islam, CIA disuruh Islam berjihad. CIA suruh Islam berjihad. Itu dah Osama Laden termasuk dalam lubang. Osama Laden termasuk dalam lubang tu. Tadi ada soalan Osama Laden. Ini cerita satu dongeng tu. Osama Laden dia daripada family yang kaya. Dia daripada Yaman, Hadramaut. Orang dia mengamal Sufi Asy'ariyah. Dia family Sufi tu. Ada bukti-bukti dia. Dia di Saudi, dia orang mendatang lah. Dia tak pernah duduk dengan ulama-ulama, tak ada. Dia orang yang kafir. Tahu kafir? Ada Ferrari tu. Tiba-tiba ada serangan oleh komunis. Wah, naik emosi. Soviet naik emosi. Macam Ahmad Top, kan Ahmad Top, Nordin Top. Semua ni emosi. Semua ni orang seperti Osman Laden, dia punya ijazah ekonomi, accountant. Okay? Tak tahu. Tak duduk pun ulama. Lepas tu nak pegang jihad. Mesti air kakak. We give a lot of money. So dia jadi macam Israel bantu dia lah. Sebenarnya saya di Mekah, ada kawan kata kau nak pergi jihad. Free lah. Kapal terbang ada free. Banyak beli. So, itu satu cerita Osman Laden. Apa lagi tadi? Cerita Hizbut Tahrir. Cerita Hizbut Tahrir, sila beli buku ada di keluar ni, ditulis oleh Syekh Al-Albani. Al-Albani khas untuk Hizbut Tahrir. Ada. Nama title buku tu sekarang ni ada. Dia promosi. Ya Doa Al-Islam.
Tauhid awalan. Ya, doa al-Islam, tauhid awalan. Ambil cari buku dia. Masalah yang besar seluruh Nusantara, hampir seluruh dunia Islam, tauhid kita tahu. Tauhid kurang dipahami, khasnya tentang muamalat al-hukam, tentang hadis-hadis tanggungjawab terhadap hukam, terhadap pemerintah. Itu yang berlaku sekarang ini. Dia mainkan ini di di Tripoli, Libya, Mesir, sekarang ni apa ni, Yaman, belakang CIA. Jihad, korak, kroni. Apabila dia jatuh seperti di Tripoli, kita tolong kau, kita bom dengan NATO. Tak kira lah kau ada bawah, tak ada. Bom sama rata. Bom sama rata. Nasi sudah jadi gugur. Dia sudah masuk campur. Dah masuk campur, dia tak keluar balik. Dia nak minyak. Tu. Itu saja boleh jadi profesor tambah. Okey, so kita dah sampai ke hujung. Jadi sebarang soalan yang tidak dibaca tu saya mohon maaf. InsyaAllah di petang nanti ada kesempatan kita akan ada second forum soal jawab juga. Dan selepas ini oleh kerana kesetutan masa, anda mempunyai setengah jam saja untuk makan. 2.30 kita akan masuk balik untuk pembentangan yang ketiga. 2.30, 2.45 lah lebih kurang, that range. Okey, apa yang boleh hadap. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.